Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari bab ibadah, tajuk wuduk sempurna. Baik, yang pertama kita tengok pengertian wuduk. Apakah yang dimaksudkan dengan wuduk? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Jadi lepas ni kita akan tengok apakah anggota-anggota wuduk. Sebelum tu kita tengok apa tujuan berwuduk. Baik, dia ada dua. Yang pertama, wuduk itu menjadi wajib, dan yang kedua, wuduk itu menjadi sunat. Baik, wuduk menjadi wajib adalah apabila yang pertama kita ingin solat, yang kedua kita ingin menyentuh Al-Quran, yang ketiga kita ingin tawaf. Manakala wuduk itu menjadi sunat apabila contohnya sebelum tidur, menuntut ilmu ataupun belajar, membaca Al-Quran, masuk ke dalam masjid, dan juga untuk mengawal kemarahan. Jadi kita nampak dekat sini wuduk itu terbahagi kepada dua. Maksudnya kita berwuduk, ada kalanya kita wajib untuk berwuduk untuk melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, dan ada kalanya sunat sahaja untuk kita berwuduk untuk melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Untuk mendapatkan wuduk yang sempurna, dia ada perkara rukun dan perkara sunat. Baik, perkara rukun ni kalau tak buat maka wuduk kita tidak sah. Tetapi perkara sunat kalau kita tinggalkan pun tak ada masalah. Cumanya rugilah. Jadi untuk mendapatkan wuduk yang sempurna, kita mesti melengkapkan rukun dan juga sunat semasa berwuduk. Baik, jadi saya akan terangkan satu persatu cara untuk mendapatkan wuduk yang sempurna. Yang pertama, sebelum berwuduk disunatkan untuk bersugi ataupun memberus gigi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang ni mula berwuduk. Yang ketiga, basuh tangan sehingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali juga. Yang keenam, sebelum kita basuh muka, kita niat di dalam hati. Niat dalam bahasa Arab dia nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun boleh juga nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kemudian barulah kita membasuh muka kita. Basuh muka ini merupakan rukun wuduk. Maksudnya kalau tak basuh muka, wuduk kita tak sah. Okey, basuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian basuh tangan sehingga siku. Okey, basuh tangan sehingga siku sebanyak 3 kali. Seterusnya membasuh kepala 3 kali. Yang ke-10 membasuh telinga 3 kali. Kemudian basuh kaki. Basuh kaki juga 3 kali. Okey, yang ke-12 tertib. Maksudnya perbuatan tadi mestilah mengikut urutan. Kalau mula wuduk dengan basuh kaki dulu, baru basuh muka, tak jadilah. Dia kena ikut urutan dia. Setiap anggota wuduk disunatkan untuk membasuh sebanyak 3 kali, dan dahulukan anggota yang sebelah kanan dahulu. Contohnya tangan tadi. Okey, tangan ada kanan, ada kiri. Jadi kita dahulukan yang kanan. Tapi kalau macam muka dia tak ada kanan, tak ada kiri, itu dia sekali jalan lah. Jadi selesai berwuduk, kita pun bacalah doa. Macam mana doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi selesai wuduk kita. Okey, daripada tertib wuduk yang kita pelajari, ada 6 rukun wuduk, iaitu yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai ke siku, yang keempat
basuh kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenam tertib. Jadi ini adalah rukun wuduk. 6 perkara ni tak boleh tinggal. Kalau tinggal 6 perbuatan wuduk ini, maksudnya wuduk kita tidak sah. Tetapi kalau kita tinggalkan perkara yang sunat, contohnya berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung, yang itu kita tinggalkan, wuduk kita tetap sah. Tetapi tak sempurnalah. Untuk mendapatkan wuduk yang sempurna, buatlah yang wajib dan buatlah juga yang sunat. Baik, sekarang kita dah tahu cara untuk berwuduk dengan sempurna. Seterusnya kita tengok perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Bila kita dah ada wuduk, ada perkara yang bila kita lakukan, maka wuduk kita akan terbatal. Baik, yang pertama ialah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul tempat yang kita buang air kecil, dan dubur adalah tempat kita buang air besar. Jadi bila keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, maka wuduk kita terbatal. Okey, contohnya kita kencing ataupun kita buang air besar, ataupun kita tak kencing, kita tak buang air besar, tetapi kita kentut keluar sesuatu, keluar sesuatu, iaitu angin, keluar angin. Jadi tak kiralah apa sahaja yang keluar daripada kubul dan dubur, maka perkara itu membatalkan wuduk. Baik, perkara kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tidak tetap punggung. Maksudnya kalau kita duduk macam ni, punggung kita tetap, kita pun tidur. Kita tertidur sekejap je, kita terjaga punggung kita tu tak bergerak semasa kita tidur, yang tu tak batal. Tapi kalau kita tidur baring, jadi bila kita baring ni, kita tak tahu masa kita tidur tu kita bergerak ke arah mana. Jadi bila punggung kita tidak tetap, maka batal wuduk. Sebab apa? Sebab boleh jadi masa kita tidur kita terkentut. Kita tak tahulah, sebab kita tidur ni kita tak sedar. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal contohnya seperti mabuk ataupun pitam. Okey, pitam batal wuduk. Yang keempat, bersentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, yang bukan mahram ni maksudnya lelaki dengan perempuan yang boleh berkahwin. Kalau tersentuh maka terbatal wuduk. Tapi kalau tersentuh lelaki dengan perempuan yang mahram, yang tak boleh kahwin, tak batal. Contohnya sentuh abang. Yang perempuan tersentuh abang dia. Abang dia ni boleh ke kahwin dengan dia? Tak boleh. Jadi dia sentuh abang dia, tak batal wuduk. Dia sentuh mak dia, dia sentuh ayah dia, okey, itu tak batal wuduk. Yang batal wuduk, dia sentuh kawan dia. Kawan dia, contohnya dia perempuan, dia sentuh kawan dia yang lelaki. Jadi dia boleh kahwin tak dengan lelaki tu? Boleh. Walaupun dia tak nak kahwin, tapi cerita dia boleh kahwin. Jadi bila dia bersentuh dengan lelaki yang dia boleh kahwin, ataupun lelaki bersentuh dengan perempuan yang dia boleh kahwin, ataupun disebut sebagai bukan mahram, maka terbatal wuduk. Baik, yang kelima perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh kubul atau dubur. Untuk mudah faham, sentuh kemaluan dengan menggunakan tapak tangan. Okey, tapak tangan awak lah. Awak pergi pegang kemaluan awak ataupun awak pegang dubur awak, maka batal wuduk. Baik, semasa berwuduk ada benda-benda makruh. Maksudnya benda makruh ni kita kena elak. Tapi kalau kita buat juga tidaklah berdosa. Cumanya kalau kita tinggalkan, kita akan mendapat pahala. Perkara makruh semasa kita berwuduk ialah bercakap. Tengah ambil wuduk, jangan bercakap. Tapi kalau bercakap juga tak batal wuduk, tak berdosa pun. Tapi kalau kita tak bercakap, kita akan mendapat pahala kerana meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Buka air pong besar, buka air kan. Okey, jadi nak mengambil wuduk tidak memerlukan air yang banyak pun sebenarnya. Okey, supaya tidak berlaku pembaziran, jangan gunakan air yang banyak.
sekadar cukup untuk anggota wuduk kita. Okey, seterusnya perkara makruh juga semasa berwuduk ialah mendahului anggota kiri. Tadi saya sebutkan sunat semasa berwuduk dahulukan anggota sebelah kanan. Tapi jika awak dahulukan anggota sebelah kiri, tidaklah berdosa. Perkara itu adalah makruh. Eloklah kita dahulukan anggota sebelah kanan kerana ia adalah sunat dan mendapat pahala. Baik, yang kelima, perkara yang makruh ketika berwuduk juga ialah kita minta orang lain untuk basuhkan anggota wuduk kita. Walaupun kita ni tak adalah sakit. Kalau kita sakit, tak boleh bergerak, okey, boleh minta tolong dia basuhkan muka kita, basuhkan tangan kita sebab kita sakit. Tapi kalau tanpa sakit, tak ada keuzuran, tak sakit pun, lepas tu duduk saya saja, minta orang lain tolong basuhkan muka kita, minta orang lain tolong basuhkan tangan kita, yang itu adalah makruh ketika berwuduk. Baik, sebagai kesimpulan dia, wuduk yang sempurna adalah wuduk yang lengkap dengan perkara rukun dan juga perkara sunat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.